Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 70. Pada perenggan yang di bawah sekali, masih lagi pada bab yang ke-11. Di bawah tajuk antara golongan yang bakal menyesal pada hari kiamat nanti adalah mereka-mereka yang suka melaknat dan mengumpat. Suka melaknat dan mengumpat. Kita dah bincang sebahagiannya pada sebelum Ramadan yang lepas, dan kita sambung pada muka surat 70 perenggan yang di bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, sedangkan orang yang menjaga kehormatan lidahnya adalah yang disifatkan oleh Allah sebagai sebahagian dari sifat orang-orang yang mukmin. Antaranya maksud firman Allah ayat yang ketiga dalam surah Mukmin, dan orang-orang yang menjauhkan diri
dari perkara ataupun perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridin. Itu antara sifat orang yang beriman. Dia sentiasa menjaga dan memelihara lidah atau perbuatan yang lain dari melakukan benda-benda yang dianggap tidak ada faedah, yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Dan dia menjaga lidahnya daripada berkata benda yang keji, benda yang tidak elok, melakukan apa dipanggil mengumpat, mengeji, melaknat, atau kita masukkan sekali menghina dengan bentuk perkataan atau perbuatan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, inilah benda yang kita nak tengok sedikit pada malam ini, supaya perjalanan hidup kita sebagai seorang Muslim berjalan dengan baik. Dan yang paling penting adalah berjalan menurut landasan agama. Itu yang paling penting, itu yang kita sangat mengharapkan. Kalau dalam lain perkataannya, kita berada di atas landasan yang betul, berada di atas track yang betul. Itu yang kita cuba lakukan pada setiap hari. Dan kita diperingatkan selalu, melakukan benda yang melanggar perintah Allah ni memang menyeronokkan dan berasa puas. Dapat kutuk orang ni memang puas hati, ya tak? Dapat hina orang ni memang seronok. Dapat membawang orang memang lega jantung. Dia benda-benda ni memang macam tu, kan? Kita pergi beraya tak? Hari ni last minggu akhir tak? Tapi jangan risau, minggu depan ada lagi. Open house kita sampai raya haji, tuan. Jangan susah hati, jangan takut. Jadi bila kita pergi open house tak, bila menyembang tu tak mengata korang ni macam tak best pula, dia selalu gitu. Bila kita pergi beraya ke, pergi ziarah ke, cerita benda-benda betul, macam tak seronok. Dia macam tu. Dia sedapnya membawang, tambah air pula lagi, buh lemang lagi tak, sambil-sambil tu. Dia jadi gitu. Tapi itulah sebenarnya perkara yang kita kena elakkan. Kerana sebagai seorang Muslim dan Muslimah, antara sifat terpuji orang beriman yang Allah sebut dalam ayat ketiga tadi, surah Mukmin, adalah mereka yang memelihara perkataan dan perbuatannya daripada benda yang sia-sia. Kita mengata orang, membawa, mengumpat, menghina, ini semua benda yang sia-sia. Jadi benda sia-sia, agama ajar kita elok dielakkan. Betul lah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sebut dalam salah satu hadis baginda, Nabi kata, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Nabi kata, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik sahaja, ataupun kata Nabi, lebih baik dia diam saja. Rasulullah dah ajar dia punya garis panduan dalam menggunakan mulut dan lidah kita. Nak cakap, Nabi kata boleh, tapi benda yang baik-baik lah. Kalau tak reti nak cakap benda-benda baik, Nabi kata diam. Itu sahaja pilihan yang ada. Cakap benda baik, kalau tak reti
diam, zip, kunci mulut, itu saja. Tapi kadang-kadang yang nak kunci mulut tu yang seronok kita nak buat tu kan. Dia tak boleh nak kunci, dia nak cakap apa yang dia nak cakap. Jadi sebab itu kaedahnya ada disebut, bila banyak bercakap ni biasanya banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, tempatnya api neraka. Wala'iyazzubillah. Jadi tuan-tuan, hati-hati dengan benda ni. Maknanya kita kawal lidah kita dengan sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang tidak membicarakan keburukan orang lain, yang tidak membicarakan keburukan orang. Jadi kita ni masalahnya sukalah bercakap tentang orang. Kalau tak boleh nak bercakap tentang orang lain ni, kita rasa macam nak demam, tuan-tuan. Itu masalah kan. Contohlah paling senang tak, kita pergi majlis orang jemput kenduri kahwin. Bila pergi majlis kenduri ni, kita sampai tu jumpa tuan rumah lah, bapa pengantin semua. Lepas tu dia persila kita makan elok. Kalau ada rezeki jumpa pengantin, jumpalah. Dia masalahnya yang akan mengata ni bila dia jumpa pengantin. Dia tengah makan, pengantin pun masuk dalam dewan tu. Dia pun tengok daripada jauh, oh ini pengantin, tapi nampak macam tak padan. Dia pula tolong hurai. Orang dah bagi makan free, cakap banyak pula, tuan. Tak payah dihurai-huraikan pengantin tu. Kadang dia tengok, perempuan boleh tahan lawa, hak laki kenapa rendah sangat. Dia banyak menghurai, tuan-tuan. Itu nak jadi dosa tu. Yang asal-asal dia kita memenuhi undangan perkahwinan tu dah besar pahala dah. Kita datang dengan jalan jam tersangkut, salah dewan pula kan. Semua nak boleh pahala tu. Tahu-tahu pengantin masuk, habis dihurainya pengantin tu. Jangan, tuan-tuan. Tengok ajalah kan, pada kita padan ke tak padan, bukan kita yang menilai dia. Orang kalau dah berkenan ni, tuan-tuan, dia bukan kira padan tak padan. Kita tengok macam tak padan lah, dia hidup elok kan? Bahagia je. Ada yang kalau betul kena tu, kita kata, oh ini memang padan ni, macam pinang dibelah dua katanya. Baguslah kita doa yang baik lah. Tapi yang kita rasa macam tak kena, tak payahlah hurai, biar je lah. Rezeki masing-masing ni kita tak tahu. Pagi tadi saya hadir jamuan raya lah, anjuran Ilmam Selangor. Ilmam ni singkatan kepada Institut Lepasan Mahasiswa Al-Azhar Mesir. Maknanya bahasa mudahnya budak-budak Mesir lah. Sama ada yang dah habis belajar atau yang sedang belajar, yang balik bercuti dan sebagainya. Jadi bila, yalah, kami punya NGO ni pun bukannya kerap buat program, berbulan-bulan sekali baru buat. Kadang setahun ada 2-3 kali kan, 3-4 kali. Jadi bila jumpa, macam biasalah, sembang-sembang, tanya khabar kawan lama tak jumpa, begitu begini, buka sejarah Mesir apa semualah. Kadang kita sembang-sembang tu, tanya kat kawan, sihat ke? Sihat. Mana sekarang? Dia sebutlah bagian-bagian. Oh, anak okey berapa orang? Alhamdulillah setakat ni 9. Kita dengar terkejut lah. Setakat ni alhamdulillah 9 kata. Asal 11, 2 dah meninggal, tinggal 9. Bahagia hidup tak, ramai anak ada rezeki, alhamdulillah. Jadi kita ni bila tengok orang, tak usah suka sangat melemparkan perkataan yang bukan-bukan. Tengok orang tu kadang-kadang kita nampak macam lekeh sikit, kita kata bukan-bukan kat dia. Jangan, tuan-tuan. Antara kaedah yang agama ajar, jangan hina manusia, jangan perlekehkan manusia.
Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa amalan yang dia buat. Entah ke dia tu lebih hebat daripada kita, bangun malam setiap malam, kita tak tahu. Entah ke dia lebih banyak sedekah daripada kita, entah ke dia memang rajin puasa sunat. Kita pun gagah-gagah puasa 6, tuan-tuan. Tu pun ada sehari lagi, besok pun nak penamat. Kan? Lemang ketupat punya pasal ni. Tak siap-siap puasa 6. Jadi tuan-tuan, ulama ajar macam tu lah. Jangan hina orang. Sebab apa? Kita tak tahu orang tu macam mana dia dengan Allah. Walaupun nampak dia biasa-biasa ke, lekeh-lekeh, jangan tuan-tuan. Kita tak tahu manusia ni. Sebab itu agama ajar kita macam ni lah. Bila kita nak selamat daripada mengata dekat orang, ulama ajar kaedah dia, setiap kali kita keluar daripada rumah, macam ni lah, tuan-tuan keluar dari rumah, datang masjid Kota Damansara. Bila kita jumpa tiap-tiap orang yang kita nampak dan yang kita pandang tu, kita kena anggap orang ni lebih hebat pada aku. Kena anggap begitu, barulah tak keluar perkataan yang tak elok. Bila kita nampak orang meniaga, kita beli goreng pisang dia tak, oh makcik ni mesti baca Quran lebih banyak pada aku ni, barulah kita tak akan mengata dia. Ulama ajar kaedah dia macam tu supaya kita selamat daripada menghina, mengata pada orang lain yang kita tak kenal. Caranya kita kena anggap orang itu lebih hebat daripada kita, lebih mulia dari kita, lebih banyak sedekah, baca Quran, selawat dia daripada kita. Barulah orang kata selamat sikit mulut kita. Nanti kalau tidak, dia mesti akan kata, tuan. Sebab manusia ni dia memang macam tu. Buat apa pun akan dikata orang. Itu yang siapa? Luqmanul Hakim kan? Dia mendidik anak dia. Dia kata kalau engkau nak kenal perangai manusia ni, jom ikut ayah. Tu yang dia bawa anak dia, bawa keldai seekor kan. Mula-mula dia suruh anak dia naik, Luqman tarik. Sampai satu kampung, orang kampung kata, kurang ajar punya anak. Engkau senang-senang duduk atas keldai, bapak engkau tukang tarik. Patutnya engkau yang tarik, bapak engkau duduk atas. Selesai, Luqman kata engkau turun, biar bapak pula naik. Lalu kampung kedua kena maki, ini bapak tak guna seduit, ada suruh budak tu pula tarik. Patutnya naiklah sama-sama. Kan, turun lagi. Sampai kampung ketiga, Luqman kata dua-dua naik, engkau duduk belakang. Kena maki. Dia kata ini manusia ke apa ni, menyeksa binatang, ada dua-dua sekali naik, badan dah lah gemuk. Contoh tak? Dah 3 kampung dah kena maki kan. Kampung keempat, Luqman kata anak, jom kita turun, tertarik je keldai ni. Sampai kampung keempat pun kena marah juga. Ini kufur nikmat, ada keldai tak mau naik katanya. Padahal dah naik banyak kali dah tadi. Semua tak kena, tuan-tuan. Naik seorang tak kena, ayah naik tak kena, anak naik tak kena, naik dua-dua tak kena, tak naik lagi tak kena. Luqman kata, wahai anak, kau belajar tak sesuatu sekarang? Belajar, dia kata. Itulah manusia, kau buat apa pun mesti kena punya. Tuan-tuan buat ceramah dekat masjid ni, yang terdekat ni kita panggil awal Muharram lah kot, no? Lepas daripada haji besok, ceramah perdana kita mungkin Ma'al Hijrah lah, Muharram kan. Katalah buat ceramah awal Muharram, Ma'al Hijrah, panggil penceramah hebat-hebat ke buat forum. Habis forum tu makan nasi Arab, tuan. Kambing kan. Agak-agak orang kata tak? Mesti ada orang kata, tuan-tuan. Wish, dia kata ada pula makan nasi malam-malam. Dah forum habis pukul 10.30 kat pukul 11 kan. Lepas tu makan nasi Arab. Apa je kin?
Manalah ustaz tak gemuk, dia kata. Dah ustaz pula yang kena tuan. Ustaz pula yang kena gemuk dah. Kita JK dengar berbulu telinga kan, terbakar je jantung. Tak apa, kau tunggu Maulid Rasul besok. Habis Maulid Rasul pula buat ceramah, lepas ceramah buat bihun tuan, tukar pula. Dan nasi Arab kena marah, buat bihun. Rasa-rasa kena marah tuan. Kena marah tuan. Kedekut tu JK ada pula bihun, buatlah nasi katanya. Nak nasi pula dah. Nanti ceramah ketiga Isra' Mi'raj. Lepas ceramah terus balik, satu habuk pun tak ada. Lagi kena maki tuan. Kedekut AJK, biskut pun tak tercampak, dia kata. Rupanya dia nak biskut tuan-tuan. Bagi biskut je. Buat nasi kena marah, bihun kena marah, tak ada apa lagi kena marah kan. Dia sama cerita Luqmanul Hakim tadi. Jadi itu mulut manusia tuan-tuan, susah nak kawal. Kadang-kadang iyalah, cakap main tembak ikut suka je kan. Tak tahu hujung pangkal cerita, buat cerita pun satu hal juga. Jadi sebab itu Islam ni agama yang sangat cantik tuan-tuan. Dia jaga kita punya panca indera. Islam ni kawal mulut, kawal tangan, kawal telinga, kawal mata, kawal kaki kita. Kita je tak boleh nak kawal dengan baik. Tapi Islam dia dah mengajar garis panduan, macam mana nak kawal semua benda-benda tadi. Baik, sambung lagi. Mereka juga tidak mahu menyinggung kehormatan orang lain dan tidak mengorek cacat celanya. Jadi tugas kita ni janganlah sibuk membahaskan pasal orang lain kan. Tak tahu jom pakai cerita, lebih baik diam. Kadang-kadang ialah dengan tindakan kita tu boleh memporak-perandakan masyarakat di luar sana. Kita tak tahu ujung pangkal isu, jangan ulas kan. Nampak satu kemalangan, saya datang tadi ada satu kemalangan dekat dengan Elmina, tempat orang bersantai-santai petang-petang tu lah, dekat gelung warna-warni tu. Memang banyak kereta lah, hari ni cuti kan, hari Ahad. Saya tengok tadi ada satu kawasan tu kerumun ramai. Kita pun ada orang tahan pula suruh slow. Kita slow, tengok ada satu orang budak motor dah terbaring. Saya sampai tadi budak motor ni dah terbaring dengan helmet dekat kepala dia lagi. Terbaring diam je kan, orang lain tengah jaga dia lah. Saya tak tahu kan, sebab saya sampai tu dia dah terbaring. Tiba-tiba orang depan tanya, bang ada apa aksiden, macam mana jadi? Entah budak tu dia laju sangat kot, dia langgarnya kereta tadi terbalik, terlentang, dah terbaring. Padahal saya tak tahu pun. Saya sampai tu budak tu dah baring dah. Jadi bila orang tanya kita, jangan pandai-pandai buat cerita sedangkan kita tak tahu cerita sebenar. Tak, kita tak tahu cerita sebenar, jangan mereka nanti menimbulkan spekulasi yang tidak betul, yang membahayakan masyarakat. Kaedah dia gitulah. Bila tahu baru kita cerita, tak tahu kita diam-diam je. Tak tahu cerita sebenar tak, diam-diam. Bila tahu tak apalah, kita share mana yang sepatutnya. Itu yang sebenarnya. Jadi penulis kitab ni sebut orang yang betul-betul beriman ni dia jaga benda tu. Dia takkan suka memburuk-burukkan manusia kan. Sebab hari ni banyak trend saya tengok dalam media sosial yang ada ni, trend memburuk dan melaga-lagakan penceramah pun ada tak? Ambil ceramah ustaz ni sekerat, bubuh sebelah-sebelah. Dia laga-lagakannya ustaz. Ustaz tu tak ada apa-apa pun. Ambil satu isu, ambil sekerat, tembak, buh dua-dua sebelah. Kejap kawan ni cakap, kejap kawan ni jawab. Padahal majlis yang berbeza. Padahal ceramah tu 1 jam, yang dia masuknya 35 saat. Kan jahat tu. Sampai isu yang terbaru kita tengok, Datuk Kazim kan,
isu sihir pun ada ke orang tak puas hati mengulas macam-macam. Kita tak tahu cerita tuan-tuan, diam aja. Kita doakan Ustaz Kazim tu sihat walafiat macam biasa, sudah. Sihir ke penyakit kulit ke apa, itu Allah Ta'ala yang lebih tahu. Kadang ada orang menyindir pula ustaz, dia kata alah sikit-sikit nak kait dengan sihir, sikit-sikit nak kait dengan sihir. Dah Ustaz Kazim pula kena marah tu, nanya ke kawan tu. Jadi kita ni tak tahu jom pangkal, lebih baik diam. Doakan yang baik-baik je kan. Tapi itu saya kata tadi, perangai manusia dia tak boleh duduk diam. Dia akan kata, dia akan keji, dia akan hina sepuas-puas, padahal tak ada apa untung. Yang banyak masa dia bercakap tu dia mengumpulkan dosa lah. Allahu Akbar. Besok orang kata nak minta maaf balik dah satu hal. Jadi tak payah tuan, sebab kita kalau buat dosa dengan manusia ni memang susah tuan-tuan. Bukan saya suruh kita buat dosa dengan Allah, tidak. Tapi bila dosa yang melibatkan dengan Allah Ta'ala ni, itu lebih mudah. Kita minta ampun sungguh-sungguh, mayang taubat apa semua, istighfar, menyesal, selesai masalah. Tapi dengan manusia tak boleh kan? Dia kena ada tambahan, kena minta maaf ataupun minta halal dan seumpamanya. Jadi dengan manusia ni tak payahlah cari pasal kan? Kita duduk dan diam aja, insya-Allah. Baik. Dan mereka itulah disebut di dalam Al-Quran, antaranya surah Al-Furqan ayat 63. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu, merekalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang baik. Qalu salama, mereka jawab dengan kalimah yang baik-baik. Jadi ada dua sifat manusia yang baik yang berjalan di atas muka bumi. Yang pertama, mereka berjalan dengan merendahkan hati mereka. Jalan dengan tawaduk, bukan makna tunduk gitu, maknanya hati dia tunduk. Dia reti hormat orang, dia pandai masuk dalam masyarakat, reti hormat orang tua, dia reti menyayangi anak-anak. Itu nama dia orang yang berjalan dengan merendah hati, dengan tawaduk. Kan itu hari bila seminggu dulu lepas kan ada isu kan dekat Kampung Jawa, Padang Jawa, Kelang. Kampung Jawa ke Padang Jawa tu, yang dia belasah orang tua tu kan. Dia terajang orang tua tu dekat traffic light. Yang pukul tu budak muda, kan. Jadi itu maknanya dia tak boleh nak kawal diri, dia tak boleh nak persiapkan dirinya. Dia kita memandu ni tuan-tuan, memanglah ujian dia macam-macam. Kereta kita mewah macam mana pun, kalau datang ujian memandu atas jalan raya ni, 1001 benda boleh jadi tuan. Kita elok-elok, tiba-tiba orang horn dari belakang, tak tahu punca kan. Itu semua nak menaik darah kita. Tapi kalau kita layan, dia akan rosak lah. Tambah pula hari ni orang senang nak viral kan, ada dashcam apa semua, lagi masalah. Jadi tuan-tuan, jalan merendah diri ni maknanya tidak sombong. Kita reti hormat orang, kita reti raikan orang. Kita kena belajar menghormati sesama manusia. Jangan langsung ada rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Jangan tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Jangan. Kan? Kadang-kadang bila orang memuji kita ni, kita risau juga tuan-tuan. Kan? Bila orang puji berlebih ni pun, kita pun cuak juga, takut juga kan. Takut terasa hebat pula, na'udzubillah. Risau kita. Jadi tuan-tuan, benda ni kita kena kawal dalam diri kita. Macam tadi saya pergi open house kan, saya jumpa kawan-kawan kita Mesir,
Dia orang kata bila salam-salam tu dia kata, oh ini orang hebat dalam TikTok ni. Ya sudahlah saya kata. Kan? Ini follower banyak lah, video menimbun. Saya kata video semua orang boleh buat. Saya kata kan, yang penting dakwah kita jalan. Jadi bila dia orang kata, oh ni ustaz hebat dalam TikTok, apa yang hebat ni tuan? Sama macam orang lain. Tapi bila orang puji macam tu, kita pun seriau jugalah kan, risau juga. Saya kata tak ada benda lah. TikTok ni saya kata semua orang boleh buat, nak dengan tak nak je. Kan? Jadi benda tu kita belajar tuan-tuan. Seni dakwah dalam mana-mana ruang media sosial yang ada, kita share ilmu tu. Ada seorang member saya, tak tahulah dia tengok ke tak malam ni live ni kan, dia beria benar dia, ustaz ajar anak ustaz, anak belajar dengan entar gitu. Dan saya kata boleh, tak ada masalah kan. Dia nak belajar TikTok tu kan. Dah jadi tok guru TikTok pula aku lepas ni kan. Bukan apa tuan, kita nak kena tahu nombor satu adab. Kita buat video, kita nak share apa-apa, adab tu kena tahu. Kita kena fikir, kalau aku buat benda ni sekarang boleh dosa, boleh pahala. Itu nombor satu dululah. Kan? Yang penting niat kita dakwah. Dakwah pula mestilah yang macam mana Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Allah dengan apa? Bil hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan menggunakan nasihat-nasihat yang baik-baik. Jadi kena ada seni dia, kena ada skill dia, kena ada teknik dia. Jangan kita buat benda-benda yang, minta maaf sebut bahasa dia kadang-kadang, video-video kita yang kontennya macam, minta maaf lah kalau bahasa kasar sikit kan, dia macam sampah. Jangan tuan-tuan. Banyak kerugian. Kita rugi masa, rugi tenaga, rugi pahala. Kita buat benda yang bukan-bukan, kan, benda yang menyalahi apa yang sepatut dan yang sebaiknya. Sebab kita kena ingat, video yang kita post tu hari-hari tu, ataupun selang sehari kita buat video, kita post, benda tu berjalan tuan-tuan. Video tu berjalan. Saya tengah ceramah ni, video saya yang lain dalam tu dia berjalan, orang tengok. Kita tengah tidur, kita tengah makan, kita tengah solat, kita tengah bekerja, video tu jalan. Bayang kalau berjalan tu dosa kita. Itu yang takut. Kan? Kalau berjalan tu dosa kita. Saya memang ada tim, ada grup lah dengan geng-geng TikTok ni. Ada seorang member kami semalam, dia masuk dalam grup, dia dapat offer daripada satu jabatan mufti dalam Malaysia ni. Dia kata minta tuan datang ke pejabat kami, tolong ajar cara nak buat TikTok. Selama 2 hari, pagi malam ajar dekat mufti dan semua staff. Lepas tu dia tanya berapa kos. Kan? Jadi tuan-tuan, sampai macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terutama dalam TikTok kita sebut lah, dia anak muda terlampau ramai tuan. Sebab itu orang agama sebenarnya kena join, kena ada dan kena sebaran, nak imbangkan dengan benda-benda yang kelang kabut dalam tu kan, yang berjoget sana berjoget sini. Tapi joget dah tak banyak dah. Ada lah tapi tak banyak dah macam dulu kan. Sekarang ni dia dah banyak benda-benda elok dah saya tengok yang bermanfaat. Jadi kita pandai-pandai lah buat benda tu dah. Jadi ingat, yang pertama tadi, kita berjalan di atas muka bumi ni mestilah dengan merendah diri, dengan rendah hati. Maknanya jangan sombong, jangan menyombong, jangan rasa kita hebat daripada orang lain, jangan rasa kita lebih bagus, kita lebih pandai. Jangan tuan-tuan. Tak ada apa pun, pandai ke comel ke apa, satu hari besok semua orang akan mati kan? Sama je kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu je kunci dia.
Allah tak kata yang paling pandai, paling handsome, paling kaya, paling terkenal, paling dihormati, tak ada. Allah kata orang paling mulia di sisi dia pada kalangan manusia ni atqakum, yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa, paling beriman kepada Allah. Dan yang kedua dalam ayat tadi tuan-tuan, Allah sebut bila orang jahil menyapa mereka, mereka layan dengan baik. Sebab itu kita ni bila bergaul dengan manusia tuan-tuan, kita kena ada adab. Kita kena ada rasa hormat, kena ada rasa respect each other. Kan? Saya tengok kadang-kadang masalah respect ni hilang. Minta maaf saya sebut tak, terutama bila berlainan warna politik tu, respect dia hilang. Bergaduh dalam grup WhatsApp, bukan ada isu apa sangat. Isu dia kita tak respect pandangan orang. Kan? Kita masuk satu grup, katalah grup meniaga tak, adalah grup meniaga baju ke apa ke, kita pun masuk grup tu, nama pun grup meniaga baju. Admin pun dah warning, dalam ni nak cerita bab bisnes saja, benda lain jangan masuk. Dia masuk juga bab politik dalam tu, contoh tak. Jadi dah kena mute dengan admin seminggu. Degil, tak faham bahasa. Saya masuk satu grup, nama grup tu grup orang putih kan, bukan kaleng-kaleng kan, history apa benda tu, grup sejarah lah. Dia cerita dalam tu sejarah aja, sejarah dunia, sejarah Melayu, sejarah Malaysia, sejarah Singapura, semua sejarah. Ramai dah student campur luar negara, tapi geng Melayu lah semua kan, tapi yang tengah mengaji overseas, campur-campur. Saya masuk melalui link mana entah saya dapat tu. Masuk-masuk admin dah warning siap-siap. Siapa masukkan benda-benda dalam grup ni lain daripada fakta sejarah, aku terajang dia keluar. Admin punya ayat. Masuk lain daripada fakta, aku terajang keluar. Itu je. Warning siap-siap. Siapa pun tak berani tak? Nak ucap selamat raya pun tak berani baru ni. Takut kena terajang keluar. Sebab dia betul-betul pegang pada fakta dia. Dah nama grup sejarah, cerita sejarah. Jangan nak bawa-bawa cerita ayam tak ada lah. Jangan. Itu kan saat lagi kena terajang keluar pada grup lah. Biar belajar respect sikit. Hormat jumpa orang tua, hormat cara orang tua. Jumpa budak-budak, raikan cara budak-budak. Kan Islam ajar adab tu dengan baik. Kan Islam ni agama yang ajar adab yang sangat mulia pada kita, terutamanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh kemuliaan dan penuh dengan akhlak. Yang Nabi kata, aku diutuskan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, perangai, tingkah laku manusia. Jadi tak kira tuan-tuan kita jumpa orang alim ke, orang jahil ke, orang biasa ke, orang hebat ke, kita belajar hormat, kita raikan sebaik-baik mungkin. Itu yang disebut. Baik, kita sambung lagi perenggan yang berikutnya. Jika hal ini merupakan adab pergaulan dengan semua manusia pada umumnya, maka bagaimana lagi dengan pergaulan terhadap kedua orang tua? Kalau dengan, dia kata kalau dengan orang lain pun kita diajar beradab, tertib kan, hormat. Jadi kata penulis kitab ni, macam mana hal pula kita dengan orang tua kita? Sepatutnya lebih beradab lagi lah tak dengan orang tua mak ayah kita ni. Dan Al-Quranul Karim telah menganjurkan pada kita untuk bersikap baik kepada keduanya, yakni kedua ibu bapa kita, serta mendoakan keduanya ketika hidup dan sesudah meninggal dunia. Jadi benda ni tuan-tuan, ibu-ibu, semua orang tahulah. Dari segi hukumnya wajib kita menghormati dan memuliakan kedua ibu bapa kita, termasuk kedua mertua kita. Kalau kita dah kahwin, ada mertua, sama je.
orang tua kita juga. Jadi Islam aja apatah lagi dengan mak ayah, dengan ibu bapa yang lebih lagi wajib kita kena hormat, kita kena beradab, kita kena tertib, kita kena raikan. Sebab berapa ramai di kalangan kita yang menjadi anak-anak yang kadang kala kita tidak sedar tindakan yang kita buat yang kita rasa macam betul, tapi dibimbangi kadang-kadang mengguris, mengecilkan hati mak ayah kita. Itu kena hati-hatilah tuan-tuan. Sebab orang yang berusia ni, kita kata orang tua lah kan, mak ayah kita ni, dia bila makin hari makin berumur, makin berusia ni, dia jiwa dia makin sensitif kan. Jiwa dia tu halus sangat. Jiwa dia tu kadang dah jadi macam kebudak-budakan balik kan. Ila arzalil umur, Allah ada sebut dalam Quran. Nanti dah terlalu tua, dia balik perangai budak-budak balik. Jadi kadang-kadang jiwa dia tu, tu kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita rasa macam okey je kan, mak kita nak nasi goreng Cina, kita salah beli nasi goreng USA. Kalau ikut kita, alamak kan, nasi juga mak telan pun kenyang juga, tak makan orang tua tu, dia nak USA juga. Start motor beli balik kan. Nak buat macam mana tuan? Jiwa sensitif. Kan, kadang-kadang jadi gitulah. Jadi apa pun tuan-tuan, dengan orang tua ni lebih hormat kita kena adalah. Kena kenang jasa juga. Jasa mak ayah kita yang membesarkan kita, menyusukan kita, mengandungkan kita, menjaga kita adik-beradik yang ramai kan. Itu kita kena tengok lah. Saya tadi lalu nampak satu motor, suami dia bawa, isteri dia duduk belakang, tengah-tengah dia ada anak kecil, umur dalam, saya ingat 5-6 tahun kot, terkepit celah-celah mak ayah dia kan, kat belakang seat motor tu, tengah-tengah tu, tengah tidur tuan. Kesian saya tengok, tidur anak dia kan. Saya bila tengok jenis-jenis gitu, kita doakan tuan-tuan, ya Allah kau selamatlah perjalanan motor ni suami isteri dengan anak, ya Allah. Kesian tengok tak? Kita rasa kesian, kita syukur aku naik kereta, orang lain naik motor tak? Itu cara dia. Ada orang lebih susah pada kita tuan, yang kita nak mengeluh-ngeluh ni, kenapa tak? Ada orang lebih susah. Itu seorang, kadang-kadang 2-3 tengah-tengah tu anak dia terkepit tak? Mak dia betul-betul atas lampu kat belakang duduk. Kesian tuan-tuan, susah orang kan. Jadi kita doakan. Kita nak tolong sudut lain kadang tak sempat, on the spot kita doa. Sama ke nampak accident tadi, doa, ya Allah kau selamatlah yang tengah terbaring ni, ya Allah. Saya selalu buat gitu tuan. Itu yang sempat kita tolong buat masa itu kan. Saya kalau nampak kereta apa macam rosak ke tepi jalan, tak kira Melayu, Cina, India, Kapir ke apa, saya tak kisah, saya doakan, ya Allah kau tolonglah kawan yang tersadai tepi jalan tu, mudah urusan dia. Kita tolong doa apa jadi. Ni dah lah tak tolong hon, lepas tu bye-bye kat kawan tu. Bagi kawan tu sakit hati lah. Orang ajar sungguh kita ni. Jadi paling tidak doakan, paling tidak mendoakan. Kan Nabi kata doa silahul mu'min. Doa itu kan senjata orang-orang beriman. Jadi sebab itulah tuan-tuan, doa ni penting, sangat penting tuan-tuan. Apatah lagi bila kita mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang lain dalam keadaan mereka tidak mengetahui apa yang kita doa, itu lagi hebat tuan-tuan. Sebab itu gunakan senjata yang ada, yang kita namakan sebagai doa tadi, untuk kita mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kepada adik-beradik kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita, khususnya mak ayah kita lah, orang tua kita. Doa yang baik-baik, mudah-mudahan dengan doa kita tadi menjadi asbab. Jangan bimbang tuan-tuan, doalah banyak mana kepada orang lain. Nabi dah cakap malaikat akan aminkan untuk kita sekali.
Jadi apa nak dirisaukan? Nabi kata walaka bimislih. Malaikat tolong sebut, bila kita doa malaikat aminkan, dan malaikat kata walaka bimislih. Dalam hadis Nabi sebut, untuk kamu sama macam apa yang kamu doakan pada orang lain. Jadi apa nak dirisau? Sebab itu agama ajar doa yang baik-baik, supaya pulangan yang baik itu dapat kat kita. Jangan doakan, ya Allah kau sempitkanlah rezeki jiran sebelah ni, dia memang tak makan saman, ya Allah. Doa tu balik kat kita, tuan-tuan. Azan. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد إنك لا تخلف. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sambung sedikit lagi pada firman Allah yang berkait dengan penghormatan kepada kedua ibu bapa dalam suratul Isra pada ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma
wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Tuhan kamu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, yakni selain daripada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjutnya dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "uf" ataupun "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik-baik sahaja. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini adalah pesanan yang disampaikan Allah kepada kita secara langsung pada ayat 23 dalam suratul Isra, yang Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita supaya kita sembah Dia dan jangan mensyirikkan Allah. Dan selepas itu Allah pesan pada kita agar kita sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Dan kalau selama mereka dalam pemeliharaan kita ataupun selama mereka berdua masih hidup, cakaplah ucapan yang baik-baik, kata Allah. Jangan dibentak mereka, wa imma kita mengatakan "ah" sekalipun. Itu juga dianggap satu bentuk penderhakaan yang besar kepada kedua ibu bapa kita pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang kita kena jaga dengan baik. Kita kena ingat sampailah kita mati, sampailah orang kata kedua ibu bapa kita dah meninggal dunia, kita sambung kebaikan itu walaupun mereka sudah tiada jasadnya di dunia ini. Kita bacakan Fatihah, hadiahkan Yasin, hadiahkan sedekah, hadiahkan kebaikan-kebaikan yang kita mampu, kita hadiahkan buat mereka semua, insya-Allah. Itulah ruang yang terbaik yang kita boleh bantu mereka. Sebab kita kena ingat orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka sudah tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Kitalah yang hidup yang boleh membantu mereka. Dan anak-anak yang soleh, yang solehah, pasti akan ingat akan kedua ibu bapa mereka, sama ada hidup atau yang telah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang boleh saya kongsi sedikit pada malam ini. Perenggan yang berikutnya, inilah Rasulullah SAW menganjurkan pada kita. Yang itu kita akan sambung pada kuliah kita bulan hadapan, 29 hari bulan Jun, insya-Allah, biiznillah. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir dalam masjid Kota Damansara pada malam ini. Terima kasih juga semua sahabat, hampir 400 lebih yang menonton kita pada malam ini, yang bagi gift semua. Terima kasih banyak. Allah murahkan dan gandakan rezeki anda semua. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa pada 29 Jun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan sebelum saya tangguh, satu pengumuman. InsyaAllah seperti biasa pada malam ni saya nak buat sedikit kutipan untuk tabung kebajikan dan juga membantu pelajar kita di Mesir. Kebetulan tadi pun saya pergi jamuan raya dengan bekal-bekal pelajar Mesir. Tapi sebelum ni memang saya ada pegang satu orang budak ni, student, ya memang susah lah tuan-tuan. Keluarga dia di Malaysia pun susah, dia di sana pun susah. Jadi saya tengah kumpul-kumpul juga untuk bantu mereka. Sebelum ni ada kawan dia seorang,
Raya baru ni dah perompak pula masuk rumah kan, hilang telefon apa semua. Jadi itulah nasib segelintir lah pelajar-pelajar kita yang diuji dengan kesusahan. Keluarga pun susah, mereka di sana pun susah. Jadi tabung macam biasalah di luar sana tuan-tuan, tabung biasa kita, tabung masjid sediakan. Ada RM1-2 tu tuan-tuan boleh infak lah. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki tuan-tuan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.